Sebagai seorang isteri yang bagus adalah isteri yang memperkasakan suaminya, bukan memperkasakan diri dia. How to like what you just mentioned, like a wife memperkasakan the husband. Okay, contoh, you kena buat lelaki you be a man. You kena buat dia supaya dia buat decision. Boleh faham tak? You kena buat dia supaya dia boleh mendidik. Tengok contoh, kalau suami itu you nampak dia adalah suami. Boleh faham tak? Kalau dia tak pergi semayang dekat masjid ke apa ke, macam mana cara you nak bagi tahu dekat dia? You jangan bagi tahu, kenapa kau tak pergi, kau laki apa kau tak pergi semayang masjid? Tapi cuba kau bagi tahu, bang, kan bagus kalau abang boleh pergi, ataupun kita semayang berjemaah ke dan sebagainya. Okay. Ini bila suami tak pergi, tak apalah abang tak pergi, saya pergilah. Bila suami you tak pergi masjid, lepas you kata tak apalah saya nak pergi, adakah you memperkasakan suami tadi? Boleh faham tak? A good wife, which adalah yang menjadikan lelaki itu a good husband, a leadership husband. Semua lelaki wajib ada leadership quality, sebab semua lelaki akan menjadi ketua keluarga. Walaupun you tak kahwin, ada kemungkinan you akan jadi ketua keluarga. Contoh, you anak lelaki. Bila bapa you dah meninggal, you kena responsible for the family. Boleh faham? Tidak ada satu pun situasi kalau kita lihat di dalam Islam yang akan meletakkan tanggungjawab itu ke atas bahu seorang wanita. Hatta kalau wanita itu tidak ada siapa pun dalam hidup dia, tetap tanggungjawab itu akan pergi ke atas bahu Baitul Mal. Boleh faham tak? So pada pandangan saya, wanita, you tak payah fikir pasal you makan minum, you tak payah fikir pasal you punya tempat tinggal, you tak payah fikir pasal semua benda ini. You hanya perlu fikir jaga anak, jaga suami. Boleh faham tak? Taat kepada suami, jaga you punya maruah. Boleh faham tak? Semayang, puasa, sudah. So what if, example, after like listening all of this, the women or the wife still unable to accept the husband to marry the second one? Okay, macam ni. Macam saya kata tadi, saya bukannya promote kepada suami tadi mau kahwin lagi satu ke dan sebagainya. Tetapi saya bagi tahu contoh, kalau ada, tadi kan saya dah bagi tahu, seorang isteri wajib, perkataan dia adalah wajib taat. The answer will still be, I understand, but okay. You get me? But for whatever reasons. Okay. So it's like, but there will always but. Okay. So how does or how should men solve the but thing? Okay, contoh macam ni. Saya lah, katalah kalau saya bagi tahu dekat dia. Okay, contoh bila saya nak poligami dan sebagainya. Okay, kalau dia tanya, saya tak boleh dan sebagainya. First of all, kenapa you mau tanya dekat dia untuk you mau poligami? Tengok, nombor satu. Tuhan bagi kebenaran poligami ini kepada siapa? Man. Kepada lelaki. Boleh faham tak? Ada tak Tuhan bagi tahu untuk you nak poligami, you mesti kena dapat kebenaran isteri? No. Tak ada. Yang bagi tahu benda tu siapa? P. Ramlee. What? P. Ramlee dalam filem dia ambil borang, boleh minta kebenaran. Semua orang ingat itulah dia hukum agama. Tak ada. Poligami adalah kuasa yang diberikan kepada lelaki untuk lelaki decide sama ada dia nak poligami ataupun tidak, sebab bila dia berpoligami, dia nak mengambil tanggungjawab lebih. Boleh faham tak? So it's just like, if let's say the man insists to polygamy, he doesn't have to inform the wife. Tak perlu. But it's just like, at the end of the day, it's just between him and Allah lah. Ya, benda contoh macam ni lah. Benda yang saya nak cakap ni mungkin akan ada orang pun tak setuju dan sebagainya. But anyway, before that, I thought like in Wilayah Persekutuan, under the Sharia law is the man is obligated to inform the wife, right? Sebab itu saya nak bagi tahu sekarang. Okay. That is what. Sebab tu saya kata tadi, mungkin benda yang saya nak cakap ni ada orang tak setuju, ada entiti tak setuju dan sebagainya. Tetapi pada pandangan saya, hatta tengok dekat Malaysia, kita ada undang-undang syariah, betul lah. Dalam undang-undang syariah, bila you nak poligami, you kena minta izin pemerintah. Dalam konteks pemerintah lah, boleh faham tak? Okay, you kena minta izin, kena pergi mahkamah, kena minta izin untuk you nak berpoligami. Betul ke tak ada? Pada pandangan saya, tengok, pemerintah, ini bukan urusan pemerintah untuk pemerintah nak masuk campur dalam keluarga orang punya masalah.
Boleh faham tak? Itu bukan urusan pemerintah. Tengok, satu orang lelaki dia nak tanggung lagi satu isteri, satu perempuan, yang perempuan itu sepatutnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dia tengah ambil tugas pemerintah untuk jaga itu perempuan. Pasal apa nak minta izin dekat you? Saya pernah tanya soalan ini juga kepada ada apa orang panggil peguam syar'i. Yang saya pernah tanya, kenapa bila poligami kita mesti kena minta izin daripada pemerintah? Sedangkan ini bukan urusan pemerintah. Boleh faham tak? Okey, kalau ini bukannya isu contoh macam you halang orang poligami, bukan ekonomi boleh naik, bukan negara boleh jadi lagi bagus. Boleh faham tak? Tetapi kalau you bagi orang poligami, boleh jadi perempuan itu punya kehidupan jauh lebih terjamin. Tetapi peguam syar'i itu, apa jawapan yang dia bagi dekat saya adalah untuk memastikan sebenarnya wanita yang dipoligamikan itu ataupun yang menjadi isteri pertama terjamin dia punya kewangan, terjamin kehidupan dia dan sebagainya. So saya tanya balik soalan ini kepada peguam syar'i itu. Saya kata, sekarang kalau kita isi borang, sekarang ni isi borang online untuk nak nikah, kahwin nombor 1. Walaupun you tak ada kerja, you tulis sana tidak bekerja pun, you masih boleh nikah. So apa jaminan untuk isteri pertama tadi? Kenapa bila orang kahwin 1, you tak tanya dia, you punya gaji berapa, you punya duit berapa, tak perlu naik mahkamah, tak perlu minta kebenaran, apa pun tak perlu, dia boleh terus kahwin walaupun dia tak ada kerja, walaupun dia penagih dadah, walaupun dia apa pun dia boleh kahwin. Tetapi bila tiba-tiba orang nak poligami, tiba-tiba you jadi banyak concern. Apa hal?